Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 9 Zulqa'dah 1442 bersamaan dengan 20 hari bulan 6 2021, insya-Allah ini adalah merupakan siri yang ke-21 dalam pengajian kita kitab Ad-Da' wad-Dawa', penyakit dan penyembuhnya. Dan insya-Allah merupakan siri yang terakhir dalam pengajian kita dalam kitab ini secara ringkasnya. Kalau kita nak baca satu harfian, huruf-huruf, 50 siri mungkin tak habis. Baiklah para pelajar sekalian, kita masih lagi dalam perbincangan kita dalam bab mahabbatullah, meraih cinta kasih Allah Azza wa Jalla. Di mana dalam perbincangan kita yang lepas, kita telah membaca hadis yang menyebut tentang bagaimana salah satu daripada cara untuk kita mendapat cinta dan kasih Allah Azza wa Jalla, iaitulah melalui hadis Qudsi. Tuan-tuan kena ingat, satu kategori hadis nama dia hadis Qudsi. Awan hadis Qudsi, hadis yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan daripada Allah. Nabi bersabda, qala Allah Ta'ala fima yarwihi an rabbih. Maka itu dia panggil hadis Qudsi, di mana Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, ma taqarraba ilayya 'abdi bimisli ada'i maftaradtu alaih. Tidak ada suatu taqarrub, suatu amalan menghampirkan diri kepada Allah Azza wa Jalla sama seperti amalan menunaikan amalan yang difardukan. Yang paling tinggi darjah amalan kita amalan fardu. Sebab apa amalan fardu paling tinggi? Kerana dia wajib. Siapa tak buat berdosa. Siapa dia buat boleh pahala, tak buat berdosa. Itu dia panggil amalan fardu. Artinya siapa dia tak buat, dia derhaka, menderhakai Allah Azza wa Jalla. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Berterusanlah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunat sehingga aku menyayanginya, sehingga aku mengasihinya. Kemudian bila Allah Ta'ala sayang kepada kita, sayang kepada hamba dia, maka Allah kata kuntu sam'ahu alladhi yasma'. Pendengaran dia, aku jadi pendengaran dia. Artinya Allah Ta'ala pimpin pendengaran kita itu di bawah panduan daripada Allah Azza wa Jalla. Penglihatan kita pun sama, tangan kita pun sama, kaki juga sama. Artinya semua pergerakan kita di bawah jagaan Allah Azza wa Jalla, di bawah pimpinan Allah Azza wa Jalla. Bermakna orang ni telah menjadi orang baik. Dan kalau kita minta, Allah Ta'ala berikan. Kalau kita minta perlindungan, Allah Ta'ala lindungi kita. Jadi hadis ini kita telah bincang bahawa dua perkara cara kita nak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla melalui hadis ini. Banyak lagi cara-cara. Maknanya sehingga kita nak mendapat kasih sayang Allah, yang pertama sekali wajib kita kena jaga faraid, kena jaga amalan fardu. Itu yang utama sekali. Kemudian kita jaga amalan sunat. Alhamdulillah kita telah pun kempen supaya jaga fardu, jaga sunat ini. Para jemaah sekalian, berhati-hati kita, jangan pandang remeh dengan amalan sunat. Jangan pandang remeh dengan amalan sunat. Kenapa? Sebab amalan sunat itu menampal, menceriakan amalan fardu yang kita buat. Mungkin ada kelemahan di situ,
maka dengan amalan sunat ditampal, ditampung, diperelokkan. Dan dia menjadi salah satu daripada tanda kita nak mendapat kasih cinta Allah Azza wa Jalla, maka kita dulu kena cinta. Bila kita telah disayangi oleh Allah Azza wa Jalla, jadi 4 perkara tadi duduk di bawah pimpinan hidayah Allah Azza wa Jalla. Cuma ulama bahas yang kita sebut malam tentang kenapa tidak disebut lidah. Para ulama mengatakan lidah ni kalau dia bercakap dengan kehendak dia. Sebab lidah ni bila kita bercakap dengan kehendak kita. Mata ni kadang-kadang tertengok. Kita, orang lalu depan kita. Kita nak tengok berita, keluar pemberita, contohnya. Telinga, apa lagi? Kita nak pergi beli barang kedai, dengar lagu, dengar orang duk cakap, dengar macam-macam dengar. Maka kita kata itu merusakkan kita. Ini merusakkan kedudukan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi lidah bila kita buat, al-lisan la tatharrak, lidah tidak akan bercakap kecuali dengan kehendak sendiri. Lidah tidak akan bercakap kecuali dengan apa? Dengan kehendak sendiri. Allahul musta'an. Maka kita mengatakan famfi'alul lisan anil qalbi, lidah tu bercakap mari daripada perasaan dia nak kata ke orang. Jadi kerana itulah bila kita kena kontrol, kita kena kawal, kita kena fikir apa yang kita nak kata, apa yang kita nak buat, kita kena fikir baik-baik. Kalau tak fikir baik-baik, habislah kita dalam suasana yang berlaku sedemikian. Baiklah para jemaah sekalian, itulah suasana yang berlaku kepada kehidupan kita. Kita akan pergi kepada perbincangan yang seterusnya. Perbincangan yang seterusnya iaitulah kita duduk semalam di martabak asyauq, martabak orang yang rindu untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Martabak rindu untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dan insya-Allah kita sambung perbincangan kita di sini, iaitu martabak dia panggil at-tatayyum. Tatayyum dengan makna at-ta'abbud, ta'abbudul muhibbu li mahbub. Cinta melalui pengabdian diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi al-ubudiyah itu a'la, al-ubudiyah sifat kehambaan Allah Ta'ala, memperhambakan diri kepada Allah, min a'la maratibil hub, di antara peringkat cinta yang tinggi. Peringkat cinta yang tinggi. Sebab apa? Apabila seorang hamba mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla, apabila seorang hamba mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla, bermakna dia telah menundukkan azul wal khudu' lil mahbub. Dia telah tunduk, akur, patuh kepada orang yang disayanginya. Itu kalau orang lah. Maknanya kita patuh kepada Allah yang kita sayangi. Itu dia makna dia at-ta'abbud. Kerana itu kita tak boleh menyembah lain daripada Allah. Tak boleh kita al-ubudiyah kepada lain daripada Allah Azza wa Jalla. Dalam perjalanan Nabi SAW ke Al-Isra' dan Mi'raj, Allah SWT sebut maqam al-ubudiyah. Maqam al-ubudiyah fi ashrafi maqamat, di antara tingkat yang tinggi. Maka disebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Subhanak, Maha suci Allah Azza wa Jalla yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam. Melailan, satu malam. Dia tak sebut malam mana. Yang penting malam tu. Naknya bi'abdihi, disebut dengan hambanya. Dia tak sebut dengan rasulnya, dengan nabinya, tapi dia sebut dengan hamba. Dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, suratul Isra ayat yang pertama. Wa fi hadis asy-syafa'ah, dalam hadis syafaat yang panjang,
Allah SWT beritahu kepada hamba izhabu ila Muhammad, apa itu, para anbiya yang lain juga telah beritahu izhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pergilah kamu cari Muhammad. Kan manusia mula-mula pergi cari Adam. Adam i'tazara, minta maaf, aku tak boleh, aku ada masalah, aku juga bersalah dulu, macam mana aku nak bantu kamu, jadi aku ada masalah kan. Pergi ke Nuh, cari. Akhir sekali dia kata izhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pergi cari Muhammad. Sebab apa? Abdun ghafarallahu lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar. Muhammad itu seorang hamba yang Allah Ta'ala telah ampunkan dosa dia, yang awalnya, yang terawal, yang akhir. Artinya Nabi kita sudah tidak berdosa. Tidak berdosa. Di sini disebut dengan abdun ghafarallah. Hamba, hadis ini dalam Bukhari. Fanala maqam asy-syafa'ah bikamalil ubudiyah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mencapai maqam asy-syafa'ah, telah mendapat maqam asy-syafa'ah itu bikamali ubudiyatihi, dengan sempurna kehambaan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tujuan Allah SWT ciptakan makhluk ini untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita kena ingat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah bagi tahu, matlamat aku ciptakan manusia dengan jin itu untuk apa? Supaya mereka mengabdikan diri. Maka Allah Ta'ala ciptakan makhluk ini li'ibadatihi wahdahu la syarikalah, untuk mengabdikan diri kepada Allah semata-mata, tidak ada sekutu baginya. Itu dia panggil anwa'u al-mahabbah. Maka al-ubudiyah tu di antara ciri cinta kepada Allah Azza wa Jalla yang sebenar. Baik, bila kata mengabdikan diri adalah merupakan yang tertinggi darjat kecintaan, lawan dia a'zamuz dzunub, dosa yang paling besar, maksiat yang paling agung, kezaliman yang besar, la zulmun azim. Apa dia? Syirk. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah merupakan kezaliman yang besar. Sebab lawan dia, oleh kerana ubudiyah tu martabat hub yang tinggi, lawan dia syirik. Tauhid, lawan dia syirik. Mengabdikan diri kepada Allah, lawan dia mengabdikan diri kepada makhluk. Na'udzubillah. Maka marinya punca berlakunya syirik terhadap Allah Azza wa Jalla ini sebab apa? Sebab mari daripada mencintai makhluk-makhluk yang lain daripada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Tanda surah Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Wa minan nas, ada orang di kalangan manusia, mereka yang mengambil selain daripada Allah andad, mana ada sekutu bagi dia. Mereka sayang kepada makhluk itu seperti dia sayang kepada Allah. Berbeza orang mukmin, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang mukmin tak ada. Allah Taala yang paling dia sayang kepada makhluk, pada anak, bini, kereta, kenderaan, itu sayang tabi'i dia panggil, bukan sayang ubudiyah, bukan sayang perhambaan. Kita kena beza di antara sayang tabi'i. Kan kita dah bincang di peringkat awal dulu, maratib al-hub, di antaranya sayang tabi'i. Biasa manusia ni sayang kepada anak, sayang kepada isteri, sayang kepada kawan-kawan. Tetapi kesayangan tu jangan naik kepada darjat lebih daripada itu. Kalau naik pada darjat lebih itu, berlawan di antara hak Allah dengan hak makhluk, kita pergi sayang hak Allah, maka itu berlawan. Kita kena ingat di situ. Baiklah para jemaah sekalian, maka al-ubudiyah adalah merupakan di antara makam yang tinggi di dalam kehidupan kita.
Dalam hadis yang sahih dikeluar oleh Bukhari dan juga Muslim as-sahihaini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajidu halawatal iman, tidak akan dapat merasai kemanisan iman. Tidak akan dapat merasai kemanisan iman, halawatul iman, kecuali orang yang ada dalam dirinya 3 sifat. 3 ciri keistimewaan ini. Ada 3 ciri ni, insya-Allah kita dapat halawatul iman. Halawatul iman makna iman yang jitu, yang mantap. Apa dia? An yakunallah wa rasulah habba ilaihi mimma siwahuma. Mesti Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya lebih disayangi daripada lain daripada Allah dengan rasul. Macam mana kita nak bezakan sayang tak sayang? Jawabnya kita banyak. Ini haram, ini halal. Hak Allah Ta'ala kata haram, tapi makhluk kata halal. Kita pergi pakai yang mana? Pergi pakai halal. Itu maknanya kita sayang makhluk daripada sayang ke Tuhan. Ini sunnah Nabi SAW. Ini bukan sunnah. Perbuatan yang menyalahi sunnah. Kita nak pakai yang mana? Tengok kat mana situ. Maka kita letak. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak menyayangi seseorang, sahabat kita, kawan kita, siapa kita, kecuali kerana Allah. Kenapa awak sayang ke dia? Sayang kita ni kerana Allah Azza wa Jalla. Maka bila kita sayang kerana Allah, ketika itu akan dapat rasa kemanisan iman. Kita hari ni kita nak naik tingkat ini payah ni. Biasa kita sayang ke orang ni sebab waktu dia bersama dengan kita, satu bendera dengan kita, sayang kita puji, makin tinggi ya. Akhir sekali kita keji pula orang yang sama. Yang ketiga, wa an yakraha an yarji'a fil kufri. Dia benci, tak mahu sekali-kali nak kembali melakukan amalan kufur setelah Allah Ta'ala selamatkan dia daripada kufur kepada iman, sebagaimana dia tak suka, tak mahu dicampak ke dalam api. Maka bila kita ada 3 ni, kita akan dapat halawatul iman, dapat kemanisan iman. Maka para jemaah sekalian, para pelajar sekalian, yang pertama, mencintai Allah dengan Rasul lebih daripada yang lain. Yang kedua, kita menyayangi saudara kita kerana Allah. Yang ketiga, kita tak mahu balik semula melakukan perbuatan kufur, sebagaimana kita tak mahu dicampak ke dalam api. Maka orang ini dapat halawatul iman. Wafil hadis, ada hadis lain juga dalam sunan Abi Daud, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Siapa dia sayang kerana Allah, benci juga kerana Allah. Kenapa awak tak suka dengan orang itu? Saya bukan tak suka dengan body dia sebagai orang, tapi saya tak suka sebab perbuatan dia derhaka kepada Allah. Kita benci orang, jangan benci semua. Tak ada total lockdown gitu. Kita benci sebab kenapa awak benci dengan dia? Dia tak solat. Kenapa awak benci dia? Dia suka riba, ambil rasuah, suka fitnah orang. Kita benci pak tu kerana Allah, bukan kerana nafsu kita. Sebab dia tegur kita contohnya. Ni ada setengah orang dia benci orang sebab orang tu nasihat dia. Nasihat dia sama seorang pun, bukannya tular di Facebook. Bencilah. Wa a'talillah, kita beri sumbangan, beri bantuan kerana Allah, bukan kerana nak minta-minta apa-apa. Wa mana'alillah, dan kita juga tak beri kerana Allah. Faqad istakmalal iman, maka orang itu sempurnalah iman dia. Maknanya tingkat mahabbah dia, cinta dia kepada Allah Ta'ala, semua benda dia buat kerana Allah. Tak payah tulis. Dengan tulus ikhlas kerana Allah. Kalau tak tulis pun tak jadi masalah. Kalau tulis pun, yalah, kalau hati tak ikhlas, tak jadi juga. Kan banyak kita terima sampul-sampul sekarang ni, dengan tulus ikhlas besar. Sekali dengan gambar tuan, begini duduk. Sengih suka. Kan? Kita tak pertikai hati orang, siapa dia boleh tahu. Tetapi kita nak kata tulis ke tak tulis, penilaiannya di sisi Allah Azza wa Jalla.
penilaiannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah saya tulis dalam uzlah kita pada hari ini, hari yang ke-20, iaitulah tentang penilaian. Allah Ta'ala buat penilaian ke atas hamba dia, bukan rupa, bukan banyak harta, bukan pangkat, tapi al-qalb. Dia panggil mahallun nazar, tempat Allah Ta'ala nak tilik, nak tengok di mana kedudukan hamba di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita tengok kepada keikhlasan. Tengok kepada keikhlasan. Hadis yang ketiga, rawahu al-Bukhari fil Adabil Mufrad. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma tahabba rajulani fillah." Tidaklah berkasih sayang dua orang ini kerana Allah. Kita sayang dia kerana Allah. Illa kan afdaluhuma ashadduhuma hubban li sahibi. Yang paling afdal dua orang ini, yang mana lebih menyayangi sahabat dia kerana Allah. Ini kita cubalah, kan? Para jemaah sekalian, kita sayang kerana apa? Kerana Allah, lillahi ta'ala. Bukan kerana dunia, bukan kerana pangkat dan kedudukan. Baiklah. Satu lagi martabat, dia panggil martabat al-khullah. Kan kita dah bincang semalam 5, tadi yang al-ubudiyah yang ke-6, yang ke-7 ni dia panggil martabat al-khullah, dengan iaitulah martabat kamalul mahabbah, cinta yang tertinggi. Apa makna khullah? Khullah ni makna masuk di bawah dia tu makna cinta. Khullah ni maknanya orang panggil cinta suci yang telus. Bihaitu la yabqa fil qalbi sa'atan li ghairi mahbubihi. Tidak ada dalam hati dia tu ruang. Tidak adalah hati dia ruang nak mencintai orang lain. Itu maksud dia. Maknanya dalam hati kita ni Allah saja. Maka jawatan ataupun tingkatan Al-Khalil Allah SWT beri kepada dua orang hamba dia dalam dunia ni. Yang pertama, Sayyidina Nabi Ibrahim AS. Yang kedua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil pangkat Al-Khalil, pangkat Al-Khalil, Al-Khullah. Maknanya cinta yang murni, yang suci. Siapa dia? Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi kata apa? Innallaha takhazani khalilan kama takhaza Ibrahim khalila. Allah SWT telah jadikan aku khalil, makna kekasih yang khas, sebagaimana Allah Ta'ala jadikan Nabi Ibrahim khalil. Maknanya dalam dunia ini, kata di para ulama buat analisa, iaitu dua orang khalil, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi Ibrahim. Wa fi sahihi aidan, dalam sahih Muslim lagi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntum muttakhizan min ahli al-ardi khalila." Andai kata aku nak ambil orang atas dunia ini khalil, kekasih khas aku, lattakhaztu Abu Bakrin khalila. Ini kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Nescaya aku akan jadikan Abu Bakar lah kekasih aku, teman rapat aku yang sangat tinggi darjat. Tapi tak nafikan Abu Bakar memang teman rapat Nabi, cuma nak jadi khalil tu. Walakinna sahibakum khalilullah. Nabi kata apa? Sahabat kamu ini dia sendiri itulah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu khalilullah, kekasih Allah. Maka di sini para ulama buat kesimpulan bahawa dua atas dunia ini yang bertaraf khalil, kekasih Allah Azza wa Jalla, iaitu Nabi Ibrahim dan cucunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim. Tuan-tuan dan puan-puan masih ingat lagi dalam kuliah subuh kita tafsir. Kan, dalam kuliah tafsir salah satu kisah cerita yang kita lalui, kisah Ibrahim alaihissalam, bagaimana dia dengan anaknya. Ibrahim dapat anak setelah dia sudah berumur, tua sudah. Akhirnya dia dapat Ismail. Bila dapat Nabi Ismail, biasalah ayah ni bila boleh anak, ta'allaqa hubbuhu biqalbihi. Sayang dia, dalam hati dia sayang kepada
kepada anak dia. Biasa. Maka ketika itulah Allah nak uji di manakah khullah tu Ibrahim. Suci, bersihnya hati Ibrahim ni cinta kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah uji dia. Apa uji? Fa amarahu bi zabhihi. Mu sayang ke Ismail, sayang. Peringkat yang pertama diminta supaya bawa Ismail pergi tinggal di Mekah, tempat tak ada manusia, tak ada air, tak ada tanaman. Tinggal dia. Bawa sana. Kalau tidak Khalil, tak berani dia nak buat. Tapi oleh kerana dia tu Khalil, pangkat dia tinggi, khullah, cinta dia tinggi kepada Allah Azza wa Jalla, Ibrahim bawa anak dia tinggal di Mekah. Walaupun begitu, Ibrahim berdoa, Rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggal sebagai zuriat aku di sini. Balik ke Palestin. Bila Ismail besar, Allah Ta'ala perintahkan dia supaya sembelih. Tuan-tuan dan puan-puan bayangkan, kalau kita nak orang mari nak kutip, pulah telinga anak kita mari ni sembelih. Kaif? Ibrahim bawa pergi Mekah. Jumpa dengan anaknya yang disayangi, Ismail. Ayahanda mimpi, aku sembelihmu. Ismail lam tataraddad. Tak ada oek kata orang. Tak ada oek, mana tak ada cakap dua kali. If'al ma tu'mar. Silakan. Apa yang diperintahkan oleh Allah, silakan. Maka Ibrahim nak sembelih Ismail. Bermakna kalau dia tidak khullah, kecintaan dia penuh kepada Allah, dia tak akan buat. Macam mana nak sembelih anak? Tapi oleh kerana suci murni, Allah nak tengok hati Ibrahim ni setakat mana, maka sudah nampak suci. Kata di para ulama, bukanlah sembelih leher Ismail itu dia kendaki, walakin al-maksud zabhuhu min qalbihi. Allah Ta'ala nak sembelih ta'alluq, pergantungan Ibrahim dalam hati dia kepada Ismail, supaya hati dia betul-betul hanya bergantung, terikat dengan Khalil, sebagai Khalil terikat dengan Allah Azza wa Jalla. Bila Ibrahim nak sembelih anak dia, wa fadainahu bi dhibhin azim. Malaikat datang, Ibrahim, sempurna sudah tempoh ujian. Lulus ujian kamu sebagai Khalilur Rahman. Ambil sembelih. Jangan sembelih Ismail. Ismail sudah kamu sembelih daripada hati kamu. Subhanallah. Inilah para jemaah sekalian. Bila Ibrahim telah menunaikan tanggungjawab yang besar, Allah ganti wa fadainahu bi dhibhin azim, bawa mari. Di sini para ulama mengatakan setiap perkara yang Allah perintah kemudian ditukar, dia tak tukar semua sekali. Dia tak tukar semua sekali. Mesti ada ganti. Contohnya Ibrahim diminta sembelih apa? Ismail. Tetapi dibatalkan sembelih Ismail, maka ditukar dengan sembelih kabshun. Sembelih kibas, biri-biri. Sebagaimana Nabi SAW diperintahkan supaya melakukan solat 50 waktu dalam Isra' Mi'raj. Nabi minta Quran sampai 5. Akhir sekali Allah berfirman, la yubaddalul qawlu ladayya. Tak ada lagi tukar. 5. Hiya khamsum fil fi'li wa hiya khamsuna fil ajri. 5 kali tapi pahala 50. Ibrahim tak sembelih Ismail, tapi diberi pahala sembelih korban. Sampai hari ini kita diminta supaya berkorban. Nak korban apa? Korban nafsu kita. Korban segala kehendak-kehendak syaitan dalam jiwa kita. Kalau kita pergi Mekah bukan sekadar korban, kita lontar lagi. Mana nak lontar daripada nafsu kita ni benda-benda yang tak baik. Itu dia panggil kelebihan yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di sini kita faham bahawa dia ada orang mengatakan mahabbah lebih tinggi daripada khullah. Kata dalam kitab kita ni Syekh kata, la, Ibrahim Khalilullah,
Nabi Muhammad juga sebagai Nabi sendiri beritahu dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Walakin sahibakum khalilullah. Aku ni khalilullah. Maka kita berpegang dengan pandangan ini, mengatakan Nabi kita sallallahu khalilullah, Ibrahim juga Khalilur Rahman. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak pergi kepada perbincangan-perbincangan yang cukup hebat, kita akan terasa bagaimana orang yang pergi haji boleh menjiwai jiwa dia dengan amalan-amalan haji yang banyak berkait dengan ujian hati. Ujian hati. Mula-mula kita sampai Mekah, Allah uji kita. Faman farada fihinnal hajj la rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Bila kamu sampai Mekah, mula-mula sekali yang kamu kena buat, la rafath. Pakai ihram, tak boleh lagi sentuh isteri, walaupun isteri disayangi. Nak mengorak dengan isteri pun tak boleh dalam ihram. Nak makan, minum, cakap boleh. Tapi orang panggil nak mengorak, nak cakap love tidak ada. Mamnu'. Sebab apa? Sebab kita dalam ihram. Wala fusuq, jangan buat benda tak baik. Wala jidal. Sedangkan tempat orang ramai, nak berjidal tu memang tempat dia, tempat orang ramai. Allah Ta'ala nak tahan nafsu. 13 perkara tak boleh usik dalam tubuh kita. Rambut tak boleh dicukur, misai tak boleh digunting, kuku tak boleh dipotong. Pakai baik, banyak lagi lah. Maka ini semua dia panggil bagaimana kita nak naik taraf yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Baiklah para jemaah sekalian, maka darjat kita yang tinggi, al-mahabbah, darjat yang paling tinggi iaitulah syahadah. Kita bersyahadah, kalimatut tauhid, itulah dipanggil kalimah yang tinggi. Man qalaha khalisan min qalbihi dakhalal jannah. Siapa dia bersyahadah dengan kalimah tauhid khalisan min qalbihi, yang suci, ikhlas dalam hati dia, maka orang ni akan masuk syurga. Iaitulah kalimah la ilaha illallah. Siapa dia kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka itu dia panggil darjat yang paling tinggi, iaitulah kalimatut tauhid, hiya kalimatul hub wal mualah. Makna kalimah cinta dan kepatuhan. Maknanya kalau orang lawan dengan la ilaha illallah, walaupun dia anak beranak, kita tak boleh cinta dengan dia di atas dasar agama. Cinta naluri, cinta tabi'i sebagai keluarga, itu tidak dilarang. Nah, lepas itulah kita kena, maka dalam la ilaha illallah dia ada ruh. Ada ruh dia. Kalau setakat kita ucap la ilaha illallah tapi tak tahu apa, habis 1000 kali ucap la ilaha illallah, pergi rumah Tok Bomo cari barang hilang. La. Maka di sini dalam sebuah hadis yang sahih, rawahu Ibnu Majah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la'alamu kalimah. Aku tahu satu, ataupun aku nak bagi tahu kepada kamu satu kalimah, la yaquluha 'abdun 'indal maut illa wajadat ruhu laha ruhan. Tidak ada seorang pun yang mengucapnya ketika nak mati, nascaya roh dia akan ada roh. Ini kita bimbang hari ini. Kita bimbang takut ucapan kita dipanggil ucapan yang tidak hidup. Mulut je ucap, tapi hati tak mengucap. Dia panggil ucapan mati, tidak ada roh. Tidak ada roh. Bila orang ada roh, bagi orang yang ada la ilaha illallah, dia akan berdepan dengan muqtada la ilaha illallah, segala syirik, segala bentuk maksiat, segala bentuk kemungkaran, kita akan hapuskan. Ni sambil mengucap la ilaha illallah, tangan tak pakai tasbih sebelah, tangan kiri duduk tanda tangan riba. Buat apa? Kan? Tangan pakai tasbih, tangan ni duduk tulis fitnah kepada orang. Apa la ilaha illallah yang ada dalam jiwa kita? Mana dia panggil la ilaha yang mati, yang tidak ada roh. Maka Nabi kata apa? Kalaulah la ilaha illallah itu hidup, ketika kita nak mati, roh kita ada roh. Mana roh tu akan hidup dengan sempurna. Kita dikeluar roh dengan oleh para malaikat yang begitu baik, dengan disambut oleh para malaikat. Akhir sekali dibawa ke langit dan diletak di tempat illiyin, tempat orang-orang yang baik. Baiklah para pelajar sekalian, ini dia panggil kalimah yang paling tinggi, dia panggil kalimah tayyibah. Kalimah tayyibah ini semata-mata kita mengucap, memberi akuan
bahawa tidak ada yang berhak dipuja, disembah, dipuji, diminta pertolongan, diminta perlindungan lain daripada Allah Azza wa Jalla. Itu makna dia la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Baiklah, terdapat lagi beberapa hadis yang menyebut kepada kita, apa dia sebut? Cerita Sayyidina Umar contohnya kan. Apabila Umar kata aku sayang kepadamu kecuali diri aku sendiri, maka ketika itu Nabi tegur, la ya Umar. Tidak ya Umar, mu kena sayang kepada aku lebih daripada sayang daripada segala-galanya. Baiklah para pelajar sekalian, kita pergi kepada di antara tanda-tanda cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab nikmat yang besar Allah Ta'ala beri di akhirat esok bagi orang yang beriman, masuk syurga, kemudian darjat yang tinggi dalam syurga itu, waladaina mazid. Allah kata aku ada tambahan. Apa dia tambahan itu? Iaitulah ru'yatullah. Kita akan dapat memandang wajah Allah Azza wa Jalla di akhirat nanti. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah yang maha tinggi, dengan sifatnya yang maha tinggi, nama Allah yang mulia, supaya Allah rezekikan kita mendapat syurga dan dapat memandang wajah Allah di akhirat nanti, ya Rabbal Alamin. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada di antara cara-cara kita nak meraih mahabbatullah, iaitulah kita kena sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita kena sayang ke Nabi? Kenapa? Sebab Nabi adalah utusan Allah, Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku saksi bahawa Muhammad ini utusan Allah. Allah hantar mari Nabi untuk apa? Untuk membimbing kita, untuk membawa wahyu yang Allah Ta'ala sampaikan kepada dia, kepada kita. Maka kita kena sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perintah daripada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana nak sayang ke Nabi? Cara-cara dia, alhamdulillah tuan-tuan, saya telah keluar satu risalah yang menarik. Risalah ni tajuk dia Tanda Cinta Sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah bawa di sini lebih kurang dalam 10 tanda. 10 tanda, tuan-tuan boleh tengok dalam risalah yang dibahagikan itu kan. Alhamdulillah, itu dia panggil tanda mahabbah, tanda cinta kita. Di antaranya mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah saya kempen dalam beberapa siri. Contoh-contoh bagaimana sahabat Nabi sayang ke Nabi, tengok dalam buku kita ni, Sunnahmu Amalanku. Bagaimana para sahabat, bila dia terima je sunnah Nabi, terima amalan, solat sunat ke apa dia, mereka tak akan tinggal, tak akan berhenti buat. Baik. Yang terakhir, perbincangan kita di antara tanda sayang kepada Allah Azza wa Jalla, iaitulah mahabbatu kalamillah. Kita kena cinta, kita kena sayang, kita kena kasih kepada kalamullah. Apa dia? Quran. Siapa dia sayang kepada Allah, kita kena sayang kepada kalamullah. Apa dia kalamullah? Iaitulah Al-Quran. Kerana itu para ulama mengatakan, kalau kamu nak tahu, tanda tuan-tuan, ini dia panggil skill ataupun parameter. Wa idza aradta an ta'lam ma 'indaka wa 'inda ghairika min mahabbatillah. Kalau kamu nak tahu hati kita dan orang lain juga bagaimana kita nak kesan cinta kepada Allah, fanzur, kamu tengok bagaimana cinta kamu kepada Al-Quran dalam hatimu. Bagaimana telinga kita bertalazzuz, rasa lazat, seronok, suka sangat apabila kita mendengar Al-Quran. Kau bila orang pasang Quran sakit kepala, pasal lagu melompat, la. Ini bahaya dia. Maka siapa dia suka, sayang mendengar kalam Rabbil Alamin, maka itu tanda kita sayang kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kata di Ali Syair, in kunta taz'umu hubbi falima hajarta kitabi. Kalau kamu sayang kalau kamu sangka kamu sayang kepada aku, kenapa kamu tinggalkan kitab aku? Allahu Akbar. Kata Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, Utsman kata apa? Lau taharat qulubuna lama syabi'at min kalami rabbina.
Kalaulah hati kita ni betul-betul bersih, dia tidak akan kenyang untuk mendengar, mempelajari, mentadabur kalam Rabbina, kalamullah. Sekarang ni, wallahu alam, kita boleh menilai kita sendiri bagaimana kita dengan Quran. Baca Quran berapa muka satu hari, tadabbur Quran berapa ayat satu hari, kelah-kelah tafsir Quran minat ke tak minat kita. Jadi mudah-mudahan para jemaah sekalian, kita termasuk di kalangan orang yang sentiasa dahaga dengan ilmu Al-Quran, sentiasa baca. Allah, satu hari Nabi kita duduk dengan sahabat dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi kata, "Iqra' alayya." Ibnu Mas'ud baca Quran. Ibnu Mas'ud kata, "Kai aqra'u alayka wa alayka unzil?" Aku nak baca Quran untuk Nabi. Kan Quran itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala inni uhibbu an asma'hu min ghairi. Nabi SAW beritahu, aku suka dengar daripada orang lain. Aku nak dengar orang baca, aku nak tadabbur. Maka Ibnu Mas'ud baca surah An-Nisa sampai kepada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana ketika kita bawa setiap umat itu jadi ada saksi, dan kami jadikan kamu menjadi saksi ke atas semua umat. Ketika itu Nabi kata hasbuk, hasbuka mana cukup. Farafa'a ra'sahu fa idza aina Rasulillah tazrifani minal buka. Bila aku berhenti, aku tengok mata Nabi sudah basah dengan menangis. Hadis ini dalam Bukhari Muslim. Kata di para ulama, kalau kita mengajar Quran, kita nak suruh orang tu berhenti cukup ayat setakat ni, kita kata hasbuka, hasbuk. Bukan sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim pun tidak aja. Tapi yang Nabi kita sebutnya macam ni, hasbuka. Kita kan kalau kita nak suruh orang berhenti, kita sadaqallahul azim, berhentilah tu kan. Baiklah para jemaah sekalian, itulah di antara tanda-tanda cinta kita kepada Allah, kita kena sayang ke Nabi. Tanda kita cinta kepada Allah, kita kena sayang kepada kalam Rabbi. Jadi hari ini kita mantapkanlah kedudukan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang mencintai Allah Azza wa Jalla dengan sepenuh hati kita, insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita secara ringkas 20 siri kuliah dalam kitab kita ni Ad-Da' wad Dawa'. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk merawat hati kita, insya-Allah. Semalam saya sebut, di antara buku yang saya cadangkan untuk mudah-mudah nak baca, boleh je kita baca sendiri, nama dia Musafir Menuju Allah. Musafir Menuju Allah, boleh tengok dalam Dar Taibah, dartaibah.com. Dalam tu ada juga maklumat tentang buku-buku yang kita usahakan untuk membimbing, memandaikan para jemaah kita ni memahami tentang kewajipan kita, insya-Allah. Baiklah, kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah Ta'ala rezekikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, hari Ahad 20 hari bulan 6 2021 khatamlah kitab kita. Alhamdulillah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.